صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 64. Muka surat 64, baris ke-10 daripada bawah. Muka surat 64, baris ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan seperti orang yang ingkar, dan seperti orang yang ingkar, orang yang tolak, orang yang ingkar ini di kalangan Mu'tazilah. Orang yang ingkar harus melihat Allah di dalam akhirat. Dan seperti orang yang ingkar harus melihat Allah dalam akhirat. Dia kena titik situ. Titik ke, koma ke, kok pandailah. Kerana tu illah daripada permulaan. Kerana tu illah daripada tiada dihukumkan dengan kufur. Bicara atas tu kan, tajuknya orang mubtadi'. Orang mubtadi' tiada dihukum dengan kufur kerana ada bagi mereka itu, bagi orang yang mubtadi', takwil. Di situ. Dan seperti orang yang ingkar harus melihat Allah dalam akhirat. Ini contoh orang yang mubtadi', orang yang bid'ah. Orang yang mubtadi', orang yang bid'ah. Pegangan yang tidak dihukumkan kufur. Seperti orang ni Mu'tazilah lah. Ingkar harus melihat Allah dalam akhirat. Kenapa orang mubtadi' tiada dihukum dengan kufur? Kerana ini ialah pada kata tidak dihukum dengan kufurnya, kufur mubtadi'. Kerana ada bagi mereka itu takwil. Ada takwil akan ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada takwil. Takwil ni didatangkan makna. Takwil didatangkan makna. Ada takwil ni makna ayat ni digi keletak pada makna begini. Itu takwil. Kita panggil apa takwil? Dia takwil ni sarful lafzi an zahiri. Dia paling lafaz tu zahir, dia ada makna lain pula. Contohlah contoh. Nanti ayat berkaitan dengan melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat.
Mana wujuhun yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya memandang, boleh memandang akan Tuhan. Dia takwil. Bukan memandang Tuhan, memandang nikmat-nikmat Tuhan dalam syurga. Dia takwil kat tu. Ditakdirkan mudhaf. Quran menyebut ila rabbiha nazirah, memandang kepada Tuhan. Dia tak pakai zahir gitu. Bukan memandang pada Tuhan. Ila rabbiha ay ila ni'ami rabbiha. Tu takwil bang gitu. Hak zahirnya ila rabbiha nazirah, memandang kepada Tuhan. Zahir ni tengok Tuhan lah. Mu'tazilah nak tengok Tuhan macam mana? Sebab Tuhan tidak berkaifiah. Tuhan tidak bertempat. Jadi nak tengok ni biar berkaifiah. Tahu kaifiah? Besar, kecil, terang. Baru boleh melihat. Kemudian pula nak melihat kena bertempat. Nak melihat kena bertempat. Nak tengok dengan mata. Tengok mata kena ada depan ahli syurga. Bertempat. Allah tidak bertempat. Dah ayat kata memandang kepada Tuhan, dia pun takwil, memandang kepada nikmat-nikmat Tuhan. Makna Mu'tazilah ni bukan tolak betul-betul ayat, tapi dia takwil. Dia memalingkan lafaz ayat Al-Quran, lafaz hadis daripada hak zahir. Dia gitu. Faham ni? Itu takwil. Kita ni cakap juga dok. Budak ni banyak takwil sungguhlah. Gitulah, ginilah. Apa maksud kita? Kan kadang-kadang dengan budak-budak anak-anak ni kan. Kita marah. Budak ni banyak takwil sungguhlah. Gi je lah. Yang udah takwil. Apa makna takwil? Banyak helah. Bukan helah takwil ni. Banyak alasan. Banyak alasan. Contoh. Gi rumah orang tu. Tak ada dok. Tak ada. Ada tak ada. Gilah dulu. Nak takwil. Mana gitulah. Kan? Kita sudah gi satu rumah orang. Dia bukan gi terus. Dia kata, tak ayah gi lah. Tak ada kali ni. Hari Sabtu ni orang sibuk ni. Rumah terbuka pula hari ni. Bukan rumah terbuka. Sambutan raya. Sambutan raya. Gi dulu tengok. Ada tak ada pun. Dia takwil tu panggil. Tak ada lah. Malam nak pergi tak ada. Tahu ke tak ada? Tak tahu. Lepas tu kenapa kata tak ada? Hari Sabtu ni kan. Orang jangan di rumah. Takwil tak? Kau apa? Tuwi tu lain tau. Tuwi lain. Tuwi kan dia kan tuwi. Takwil ni tak tahulah kita perkataan kita faham. Hak ni takwil ni ayat Quran. Ayat Quran dia tak tolak tapi dia takwil. Dia palingkan lafaz daripada hak zahir. Hak zahirnya contoh ila rabbiha nazirah. Ni ila rabbiha nazirah. Suratul Qiyamah dah. Memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan ni macam mana ni? Sebab Tuhan tidak berkaifiah, bukan besar, bukan kecil. Tuhan pula tidak bertempat, tidak berada di sebelah hadapan kita. Tuhan tidak bertempat, dia tidak bertempat, tidak dekat pun tidak, jauh pun tidak. Jadi macam mana nak melihat Allah Ta'ala? Dan ayat sebut ila rabbiha nazirah, dia pun takwil ila ni'ami rabbiha nazirah, kepada nikmat-nikmat Tuhannya melihat. Mana tengok nikmat Tuhan dalam syurga, bagai-bagai nikmat yang ada dalam syurga. Jadi ditolak dah ayat dak, ditakwil. Sebab tu tidak dihukumkan kufur, tapi dihukumkan mubtadi'. Hak ditakwil tu ihtimal betul juga. Tapi ulama ahli sunnah kata salah. Takwil tu tak boleh. Seumpama tu
pada ni. Dia memanglah ada ayat-ayat yang ditakwil. Dia tak pakai zahir gitu. Dia takwil. Dia ada tafsir. Dia ada huraian. Dia adalah. Tak boleh pakai zahir gitu. Tapi takwil ni, Mu'tazilah pun takwil. Ahli sunnah pun ada takwil. Sebab tu sekarang ni Mu'tazilah sendiri, yang takwil ni bukan Mu'tazilah orang jahil. Ulama Mu'tazilah. Ada ni. Jadi ayat-ayat ni, ulama Mu'tazilah ni masih lagi di awal Islam. Pun takwil dia, bukan huraian ayat Quran dia salah. Sama telah orang sekarang nak direct kepada ayat Al-Quran. Tak mau pakai dah hak ulama-ulama susu nak direct baca Al-Quran, tengok terjemahan dia, kemudian kita kena fikirkan apa maksud ayat. Oh, ditusuk sendiri. Ni masalah orang ni, dia kata. Bab akidah ni jadi bertelingkah. Kenapa jadi banyak bertelingkah bab akidah ni? Kerana ada orang nak pakai kaedah sifat 20. Ada orang tak mau pakai kaedah sifat 20. Lepas tu dia nak pakai tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tauhid sifat 20 tak ada masa Nabi. Susunan itulah. Tauhid asma, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat pun tak ada pada masa Nabi. Susunan dia tu. Jadi yang jadi duduk bertelingkah ni kerana duduk nak pakai kaedah sifat 20, nak pakai kaedah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ni masalah. Lepas tu macam mana? Kita direct pada Al-Quran. Ni. Orang ceramah ni. Orang ceramah. Dok sekarang ni bertelingkah kan. Bertelingkah kenapa? Orang ni nak pakai sifat 20. Orang ni tak mau pakai sifat 20. Nak pakai uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Jadi macam mana nak menyelesaikan pertelingkahan? Kita masing-masing direct kepada Al-Quran. Tak mau pakai dah kaedah sifat 20 yang sumbernya Al-Quran dan hadis. Tak mau pakai dah. Tak ada ni. Sama juga tauhid uluhiyah rububiyah pun. Asma' wa sifat tak ada masa Nabi. Ulama yang susun kemudian, tapi sumbernya Al-Quran dan hadis. Tak mau pakai tu. Tak mau pakai hak ulama susun. Nak terus kepada sumber asal, bahan mentah Al-Quran dan hadis. Hak Mu'tazilah dahulu pun mereka berdalilkan Al-Quran. Tapi takwil mereka salah, huraian mereka salah. Di kalangan ulama Mu'tazilah sama telah orang sekarang. Tapi sama ada tauhid sifat 20 ke, tauhid uluhiyah rububiyah ke, yang pentingnya berguru dengan guru yang mursyid. Kalau tidak berguru membaca sendiri, ataupun berguru yang tidak mursyid, salah belaka pegangan. Sama ada kaedah sifat 20 ataupun kaedah uluhiyah rububiyah. Bukan kaedah tu salah, pemahaman yang salah. Gitu jelah. Jadi hak Mu'tazilah Islam ni dia ada dia punya takwil dia. Maka tidak dihukumkan kufur. Dahulu bicara i'tiqad yang salah yang jadi murtad. Sebab murtad salah satu daripada 3. I'tiqad, percakapan dan perbuatan. I'tiqad yang salah, hak dihukumkan kafir ijma' ulama. Ni nak pergi kepada i'tiqad yang salah juga, tetapi tidak dihukumkan dengan kufur. Kemudian kita satunya kufur, satunya kafir. Nisbah bahasa Melayu kita macam mana? Kekufuran. Ada tak bahasa Malaysia? Kekufuran. Ada.
Kekafiran ada? Ha? Ada pula. Kekufuran ada? Kekafiran tak ada? Ha? Apa beza kufur dengan kafir? Ha? Kalau kita duk sebut ataupun kita duk dengar kekufuran, kufur, kafir. Ha. Dia gini je. Bahasa Malaysia lah, tak ada masalah tu. Nak sebut kufur, kena sebut kafir, ikut bahasa Malaysia lah. Ha. Tapi kalau kita balik pada bahasa Arab, dia sama macam iman, mukmin, Islam, Muslim, bid'ah, mubtadi'. Ha, gitu lah. Kufur, kafir. Ha, gitu je. Kalau bahasa Arab. Tapi bahasa Melayu, Islam ke Muslim ke disebut tula je. Orang Islam, orang Muslim, orang yang beriman, orang mukmin. Ha, itu bahasa Malaysia. Di bahasa Arab lain. Islam, orangnya Muslim. Iman, orangnya mukmin. Beriktikad yang bid'ah, orangnya mubtadi'. Kufur, orangnya kafir. Ha, kafir itu orang. Jadi kafir ni orang yang kufur. Ha, itu beza kalau bahasa Arab lah. Ha, sini ni kalau ikut tulisan Jawi ni kufur. Sebab dia je dia kafir. Orang mubtadi' tiada dihukum dengan kafir, dengan kufur. Kalau kafir, kaf alif pera kafir. Kalau kaf pera kufrun, kufur. Jadi dihukum dengan kufurnya. Tapi kita dengar gitu faham tak? Sebab kita macam sama je lah. Kufur, kafir sama je kita ni. Ikut bahasa Malaysia lah. Ikut bahasa Malaysia. Tak ada masalah tu. Tapi oleh kerana sini ditulis dengan kaf pera, kena baca dengan kufur. Kaf alif pera baca dengan kafir. Di kafir kalau bahasa Arab, asal bahasa Arab isim fa'il. Kafir orang yang kufur. Kufur kenapa? Kerana i'tikad yang salah. Kufur kenapa? Kerana bercakap. Dengan bercakap yang menyebabkan jadi murtad. Kufur dengan apa? Dengan perbuatan yang menyebabkan jadi murtad. Dia kemudian pula murtad ni pun sama juga. Kita bahasa Malaysia ada tak sebut riddah? Ra, dal, ta marbutah. Riddah. Ada tak bahasa Malaysia? Ada tak bahasa Melayu kita gejala riddah? Ada? Tak ada? Tak ada gejala riddah. Gejala murtad gitu. Ha? Nazri, ada gejala riddah tak ada? Ada RIDDES ada? Ha? Tu kena tengok dalam itulah. Dalam kamus Dewan Bahasa itulah. Takut ada kan? Dia samalah. Kufur orangnya kafir. Riddah orangnya murtad. Gitulah. Jadi i'tikad ni, percakapan ni, perbuatan ni menyebabkan jadi riddah. Orangnya murtad. Kan dahulu bicara dah kan, di muka surat 62 tu kan. Surat 62 tu, bahagian ketiga daripada bahagian keempat dari bawah tu kan, tajuk dia apa? Riddah atau murtad. Ada. Ingat dah dahulu? Riddah satu atau murtad. Dan sebesar-besar wajib mukallaf memelihara ialah memelihara agama. Jangan jadi riddah dan tuangnya nama murtad. Ada ni. Jadi riddah. Bercakap, pegang gini jadi riddah. Bercakap gini jadi riddah. Buat gini jadi riddah. Dan tuangnya, tuang tu namanya murtad. Isim fa'il. Gitulah. Riddah satu, murtad satu. Kufur, kafir. Bid'ah, mubtadi'. Sekarang bicara
hak i'tiqad yang bid'ah, yang tiada dihukumkan dengan kufur pada pandangan muktamad. Tapi i'tiqad ni salah. Yang dahulu sebab jadi murtad yang pertama i'tiqad yang salah, yang kafir ijma' ulama. Dia i'tiqad salah ni ada 3%. Satunya hak kafir ijma' ulama. Yang keduanya disebut sebagai khilaf pada kafir. Khilaf pada kafir ni ada ulama menghukumkan i'tiqad tersebut kafir, murtad, batal iman, kekal neraka selama-lamanya. Dak satu pandangan mengatakan dak siapa tangga tu, dak siapa tangga kafir batal iman. Tapi i'tiqad yang fasik lagi mau bertadek, i'tiqad yang berdosa besar, i'tiqad yang bid'ah yang sesat. Tu dia panggil khilaf pada kafir. Yang ketiga, i'tiqad ni salah, tapi tidak ada ulama menghukumkan kafir. Sepakat ulama mengatakan ni i'tiqad yang bercanggah dengan Al-Quran hadis. Ini i'tiqad yang berdosa besar, i'tiqad yang bid'ah. Contohnya i'tiqad Jabariyah. Hak Qadariyah khilaf pada kafir. Hak Qadariyah, hak Jabariyah, ulama sepakat meletakkan hukum i'tiqad Jabariyah sebagai fasik, berdosa besar, mubtadi', i'tiqad yang bid'ah, i'tiqad yang direka-reka, yang diada-adakan, yang tidak berdatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak ulama menghukumkan Jabariyah kafir? Tak ada. Sebab hakikinya betul Jabariyah. Hakikinya betul Jabariyah. Apabila sekalian qada dan qadar, hamba tak ada apa-apa sekara pun hakiki dia. Pilihan, perbuatan tak ada. Bukan pilihan, terdetik di hati pun qada qadar bukan hak hamba. Perbuatan usaha, berkelip mata pun qada qadar, bergerak nadi pun qada qadar, berfungsi organ dalaman pun qada qadar. Usaha hamba di mana? Tak ada lah, sebab sekarang qada qadar hakiki dia. Tapi kenapa Jabari hukumkan akidah yang salah? Sebab bercanggah dengan ayat Al-Quran yang banyak sangat-sangat ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba. Ayat mudahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah ni kami yang sembah. Dan akan dikaya Allah kami yang minta pertolongan. Tuhan sandar, sembah tu hamba, minta pertolongan tu hamba. Maknanya hamba ada peranan. Nama dia ikhtiar usaha. Walaupun hakikinya ikhtiar usaha hamba tetap masuk di bawah alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ilah, Allah Rabb, hak dia belaka. Di situ. Tapi hakikinya betul Jabariyah. Berarti tidak ada ulama menghukumkan kafir. Ada pun Qadariyah tu berat tu. Waktu itu bicara dah lepas. Waktu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sebab tu sangat ulama menghukumkan kafir. Jadi i'tiqad yang salah 3. 1, kafir ijma' ulama, imam tidak sah, sembahyang puasa zakat haji tidak sah, wajib diqadakkan kembali. I'tiqad salah yang kedua, yang khilaf pada kafir. I'tiqad salah yang ketiga, yang mana i'tiqad ni i'tiqad yang salah, i'tiqad yang berdosa besar, i'tiqad yang bid'ah, tetapi tidak ada ulama menghukumkan siapa jatuh kafir. Gitu jelah. Jadi hak i'tiqad yang salah, hak kafir ijma' selesai dah. Nak cerita pula hak i'tiqad orang bid'ah yang tiada dihukumkan dengan kufurnya. Sebab apa? Kerana ada bagi mereka itu takwil. Ada takwil dia juga, ada jalanan dia juga. Ada takwil, ada jalanan dia juga. Pada ni. Tapi takwil dia takwil yang salah. Itu pada pandangan ulama Ahli Sunnah Jemaah. Bahkan di kalangan ulama Ahli Sunnah Jemaah pun banyak juga takwil dia. Ada takwil yang ijmali, takwil pendek.
Ada takwil yang tafsili, takwil yang panjang. Berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ahli sunnah jemaah dia juga takwil. Tak? Sebab itulah hak Mu'tazilah pun mengaku dia ahli sunnah. Yang ahli sunnah itulah yang salah. Yang ahli sunnah kata dia betul. Yang Mu'tazilah itulah salah. Gitulah. Jadi, sebab Mu'tazilah ada jugalah takwilan dia. Ada jalanan dia. Ada alasan dia. Ada jalanan dia, ada takwilan dia. Macam kita bicara hak minggu lepasnya. Hak Mu'tazilah Qadariyah. Berpegang Allah jadikan kudrah pada badan hamba sampai masa hamba sendiri yang menjadikan perbuatan dirinya, bukan Allah dah. Dah kenapa gitu? Dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, jadi kami sembah dengan kudrah yang Allah letak pada diri kami. Tengok tu lah pula. Ada ni. Dia macam contoh ayat. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau melontar pasir. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Jadi kita ahli sunnahnya tidak melontar pasir engkau ya Muhammad pada hakiki ketika engkau lontar pada zahir. Walakinnallaha rama, hakikinya Allah Ta'ala yang melontar. Bukan Allah Ta'ala yang hanya memasukkan pasir dalam mata orang kafir. Bahkan bergeraknya tangan Nabi SAW untuk melontar pasir. Itulah perbuatan Allah. Tapi zahirnya perbuatan tangan Nabi SAW. Qadariyah pula tu kan. Izal maitati ke engkau lontar. Sebab apa? Sebab di Nabi Allah letak kudrah. Allah letak tenaga, kekuasaan. Maka Nabi melontar sendiri dengan kekuasaan yang ada pada Nabi. Tapi dengan kekuasaan yang ada pada Nabi ni, Nabi lontar. Lontar dengan kekuasaan manusia ni, jawab mana boleh lontar? Tu orang lontar batu. Sukan tu lah. Tapi tu batu tau. Tak boleh jauh batu. Kalau pasir, jawab mana boleh lontar? Tu hak tu lah. Apa? Lontar besi. Besi ke batu? Besi tau. Lontar peluru. Lontar peluru. Kalau lontar pasir sampai setakat mana? Hak tu hak kudrah manusia. Tapi hak pasir ni masuk dalam mata orang kafir yang memanah. Orang kafir yang memanah ni jarak dia jauh. Ada ni. Kalau duduk dekat orang tidak panah. Kalau dekat orang pakai pedang. Kalau dekat berperang zaman dulu, ia akan pakai pedang, pakai tombak. Hak pakai panah ni dia duduk jarak jauh. Duduk atas bukit pula, tempat tinggi sikit. Tu dia pakai panah. Jadi dengan tenaga seseorang untuk lontar pasir tak sampai di tempat orang kafir tu. Jadi Allah letak dah kudrah pada Nabi SAW. Dengan kudrah Nabi itulah Nabi melontar sendiri. Bukan Allah buat. Tapi kalau hak Nabi sungguh, sekerak jalan. Lepas tu Allah pula yang memasukkan. Gitu. Nampak ada jalan. Kita ahli sunnah dah. Bukan kata lontar tu. Gerak tangan Nabi SAW pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Tuhan uji ni sepadang sebenarnya. Kalau betul-betul lah pada masa kita ni ada ulama Mu'tazilah yang setera, yang sehebat Mu'tazilah pada masa dahulu, rebah boleh ke dia belaka lah jawapan dia. Tapi Tuhan letak ni yang sepadang, ujian yang sepadang. Sebab pada masa dahulu Mu'tazilah pernah mencapai masa kegemilangan mereka. 2-3 khalifah Islam
yang duduk di bawah pengaruh mereka. Khalifah Mu'tasim, Khalifah Ma'mun. Dia ada 3 khalifah yang berturutan. Yang mana khalifah Islam ni, khalifah Islam ni, dia punya akidahnya terpengaruh dengan ulama Mu'tazilah. Mana ulama Mu'tazilah pernah ada ketika kemuncak. Lepas ada tu akidah ulama Mu'tazilah ni jadi malak. Yang mana akidah Mu'tazilah diteruskan berpegang oleh puak Syiah. Dan kita kena ingat, satu-satu ajaran yang salah, memang dia malak, dia macam terpadam, tetapi sisa-sisa tetap ada. Hak sisa ni pula yang akan diteruskan oleh pengikut kemudian. Ada gitu je. Macam ajaran sesat lah. Ajaran sesat dibenteras. Kerajaan pun isytihar, ajaran tersebut sudah terhapus. Betul-betul terhapus. Dah ni. Hak tegar ni dia maksudnya je. Kegiatan secara terbuka sudah tidak ada. Bahkan terkadang hak sesat ni boleh masuk TV pula. Mengaku bertaubah. Dia mengaku salah, dia mengaku bertaubah dalam TV live. Tapi sebenarnya berpura-pura. Kemudian bila kerajaan sudah tidak pantau, dia pun bergerak semula perlahan-lahan, dia pun tukar nama lain. Ni. Maknanya walaupun kita kata akidah Mu'tazilah terdahulu sudah lipatan sejarah, tak ada lah. Tapi kesan-kesan dia akan ada dan akan timbul balik apabila di kalangan ulama di sunnah tak kuat dah masa tu. Sebab tu sekarang ni mengaji agama manis-manis je dengan akidah Mu'tazilah. Ambil mana? Tiba-tiba timbul akidah-akidah Mu'tazilah yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Sebab kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lebih besar, mereka mendatangkan akidah Mu'tazilah dengan dalil ayat Al-Quran. Ada ni. Sekali kita tengok dia punya hujahan dia tu, sedap. Takwil dia. Ni takwil ni, sebab tu tak hukum kafir. Sebab ada jalanan dia. Makna panjang dia datang ayat Al-Quran. Lepas tu disertakan dengan dalil akal Mu'tazilah. Barulah kita tu mendatangkan pula hujah ulama ahli sunnah jemaah, ayat yang sama, huraian sebenarnya macam mana. Dia gitu. Mana kalau kita baca kitab-kitab besar, bukan hanya Mu'tazilah, macam contoh di sini. Qadariyah. Mana dalil Quran Qadariyah? Ada dalil dia. Contohnya Mu'tazilah masyhur, perkara jahat bukan qada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada hujah ayat Al-Quran, bukan hujah akal saja. Mana panjang dalam kitab-kitab, kon didatangkan. Ini huraian ayat Al-Quran mengikut pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi Mu'tazilah ni dia panggil ulama juga. Sebab terkadang ulama Mu'tazilah ni dia terpesong dalam bab pegangan, tapi terkadang dalam bab-bab lain, terkadang tafsir Quran dia comel, hukum fiqh dia comel, hukum tasawuf dia comel. Imam Ghazali membicarakan bab keikhlasan, didatangkan pandang Karramiyah. Ni Karramiyah ni puak mubtadi' ni, puak yang mentashbihkan Allah dengan makhluk, tapi tashbih yang tidak dihukum kafir lah. Puak Karramiyah, tiba-tiba Imam Ghazali ambil pandangan syekh, masyayikh, guru-guru Karramiyah berkaitan dengan ikhlas. Ni Karramiyah ni i'tiqad mubtadi' ni, kenapa Imam Ghazali ambil pandangan? Sebab pandangan dia dalam bab keikhlasan tu comel. Ni kita pelik.
Kita ni mungkin macam mana mungkin salah tauhid dia ajar. Dia ajar pekoh terror contoh. Dia ajar tasawuf terror. Mana mungkin tauhid dia salah? Ada ni. Dan terkadang karangan-karangan ulama Mu'tazilah ni contoh tafsir Kasyaf Imam Zamakhsyari yang asalnya Mu'tazilah akhirnya bertaubah kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi tafsir Kasyaf dia tu kena beringat di dalam tu ada ciri-ciri Mu'tazilah. Tapi kenapa dia ambil tafsir Kasyaf? Kerana lurah dia cukup comel. Kelebihan dia. Tapi Imam Zamakhsyari ni akhirnya Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Tapi dalam tafsir Kasyaf tu ada apa ni? Ada meh-meh, ada bekasan-bekasan yang nak kena cermat. Itu kata kalau tuan uji kita lahirnya pada masa sekarang, ulama yang setera ulama Mu'tazilah pada masa dahulu tak ada apa-apalah. Ayat Quran tadilah. Kita bicara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wajib berpegang hamba di pilihan perbuatan. Kalau dia itulah pilihan dan perbuatan hamba sungguh-sungguh, bukan lagi perbuatan Allah, sebab Allah letak dah ni akal di kepala untuk menilai dan memilih untuk mengabdikan diri akan Allah, dan Allah letak dah kudrah di hamba. Dengan kudrah ni lah hamba bangun duduk, gerak diam untuk mengabdikan diri akan Allah. Hamba sendiri yang memilih dengan akal yang Allah letak. Hamba sendiri yang melakukan dengan kudrah yang Tuhan letak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah sandar kita, hak kita sungguh lah buat Tuhan juganya. Jangan gitu dok, tak boleh. Orang potong setakat ni buat TikTok lelah kita. Ambil setakat ni. Oh, siap lah. Jadi sebab itulah pandangan Mu'tazilah, orang Mu'tazil tidak dihukumkan kufur. Tak hukum kafir, tapi i'tiqad yang berdosa besar, i'tiqad yang bid'ah. Tapi kalau balik pada akal, memang sedap itulah. Kalulah Allah buat makhluk, lepas tu makhluk tidak ada apa-apa Allah buat belaka. Allah letak akal. Ketinggian manusia ni letak pada akal. Akal yang boleh membezakan. Ada nafsu, ada akal. Ini lebihnya manusia. Malaikat tak ada nafsu. Manusia ni ada akal, ada nafsu. Jadi akal ni mengawal nafsu. Ini hebat manusia nak banding dengan malaikat. Malaikat sedaplah sebab tak ada nafsu. Memang baik sepenuhnya. Tiba-tiba manusia baik juga walaupun ada nafsu, maka lebih manusia daripada malaikat lagi. Sebab apa? Sebab manusia ada akal, ada nafsu. Akal ni dah Allah wa akal dah, maka manusia sendiri yang menilai dan memilih dengan akal. Dah. Akal manusia ni tak ada peranan. Dah tak ada peranan, Tuhan buat apa tak ada peranan? Tuhan buat mestilah ada peranan. Kalau tidak jadi sia-sia. Tuhan letak dah kudrah di hamba, mesti ada peranan. Kita pun sebut ada peranan juga. Tapi peranan ada macam mau kata umpama ilusi sahaja. Pada ilusi ada ilusi dak lagu-lagu ni ilusi apa? Ilusi dan fantasi apa? Apa beza ilusi apa dia? Fantasi apa dia? Ilusi khayalan. Fantasi lebih kurang je. Ilusi, fantasi lebih kurang je. Kita pun berpegang ni akal ada ni yang akan menilai, memilih baik buruk. Ada tak? Tapi hakikatnya ilusi je. Hak Tuhan belaka. Allah lah. Nak duduk tangga ni. Sebab saya pernah dengar dalam ceramah, tapi ini orang ahli dunia. Tapi dia ada NGO nama Islam. NGO dia nama Islam. Nama NGO tu je Islam. Yang mengepalai itu bukan latar belakang agama. Tapi dia panggil cendekiawan lah dia panggil.
Dia kata ulama-ulama Asy'ariyah berpegang itu usul hamba ni umpama ilusi saja. Tak ada sebenar-benarnya. Kalau umpama ilusi tak ada, apa guna Allah jadikan akal pada manusia? Apa guna Allah jadikan tenaga kudrah pada tubuh manusia? Kalau akal tu tidak berperanan langsung, hanya disandarkan akal menilai dan memilih, hanya ilusi. Kudrah dia hamba pun tak ada peranan langsung. Hamba menggerak dia pun ilusi. Hakikinya Tuhan belaka. Mana boleh terima gitu. Tak. Jadi macam Tuhan buat tu macam sia-sia. Jangan main. Mana? Takut nak sebut ayat-ayat gini ni. Takut tadilah. Dia buat TikTok, dia foto. Unah-ranah lah. Mana ada takwilang dia tu. Ada jalanan dia tu. Dan jalanan tu memang kalau dengan akal go memang masuk molek lah. Masuk molek. Ada ni. Dah ni banyak sekarang ni. Ni banyak. Hanya pakai zahir lah. Hamba yang memilih sendiri, hamba yang berusaha sendiri. Sebab Allah letak dah upaya akal dan upaya tenaga. Inilah hak qadariyah. Hak kita bicara minggu lepas. Ni sama juga ni. Hak tak hukum kupu. Mana? Dan seperti orang yang engkar harus melihat Allah dalam akhirah. Harus melihat Allah harus pada akal. Bab Mu'tazilah dia kata mustahil pada akal melihat Allah di hari akhirat. Ahli sunnah harus akal boleh terima. Harus pada akal boleh terima bahawa Allah Ta'ala di hari akhirat kita dapat lihat. Harus pada akal. Harus pada akal ni hak mula-mula. Tapi bila Al-Quran menyatakan, hadis menyatakan dapat melihat Allah di hari akhirat, maka wajib syarak berpegang dapat melihat Allah di dalam negeri akhirat. Harus melihat Allah ni harus pada akal hak mula-mula. Sebab apa? Sebab Allah ada boleh melihat. Tapi melihat Allah tanpa kaifiah. Bukan melihat akal makhluk Allah. Melihat makhluk Allah ni ada kaifiat lah. Makhluk yang besar, makhluk yang terang, makhluk yang duduk dekat. Ni kaifiat. Tapi Allah Ta'ala tidak ada kaifiat. Serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'tazilah dah mustahil melihat Allah pada hari akhirah. Pada hari akhirah ni pula dapat melihat Allah ni bermula daripada padang mahsyar. Orang beriman sudah dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gitu. Sebab Quran sebut dah kan, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan memandang. Dalam ayat lain pula Allah Ta'ala berfirman, lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi mereka-mereka yang buat kebaikan, al-husna akan dibalaskan dengan syurga, wa ziyadah, dan lebih lagi daripada syurga. Apa di ziyadah? Melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillazina ahsanu, bagi mereka yang buat kebaikan, orang yang ihsan, orang yang mengabdikan diri akan Allah, orang yang melakukan kebajikan akan dibalas dengan al-husna, kebaikan. Apa di husna? Jannah, syurga. Wa ziyadah, dan ada lebihan lagi, tambahan lagi. Apa tambahan daripada syurga? Melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat zat Allah lah sebesar-besar nikmat syurga. Melihat zat Allah lah sebesar-besar nikmat syurga. Yang mana orang kafir sama sekali tidak akan dapat melihat zat Allah. Ada satu pandangan dia kata orang kafir dapat melihat zat Allah Ta'ala juga sekali. Lepas tu tak boleh tengok dah lah sekali je.
Maka rindu orang kafir nak tengok zat Allah semula tadi lebih terseksa daripada api neraka. Orang yang beriman dapat melihat zat Allah, itulah sebesar-besar nikmat syurga. Orang kafir yang pernah melihat sekali, bila tak boleh tengok dah. Mana rindu, menderita nak tengok semula ni lebih seksa daripada api neraka. Ni. Pandai ni. Sebesar-besar nikmat syurga melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah mustahil melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah tidak berkaifiah dan Allah tidak bertempat. Nak melihat macam mana? Sebab melihat satu pandangan menyatakan melihat dia dengan hadak. Hadak apa? Hadakun. Ainun. Hadakun. Hadakun ni apa? Butir mata hitam. Tahu? Hadak. Butir mata hitam. Mana apa ni? Tengok dengan mata lendir. Kita panggil mata lendir tau. Mana melihat Allah dengan basar di sini adalah dengan hadak, dengan butir mata hitam. Setengah pandangan melihat bukan dengan mata tetapi melihat dengan wajah. Satu muka ni dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Quran sebut wujuhun yawma idzin nadirah. Segala muka-muka beriman pada hari kiamat nadirah, elok. Nadirah, elok. Muka orang yang beriman pada hari akhirah. Elok muka orang beriman ni. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya melihat. Jadi melihat apa? Melihat dengan wujuh, melihat dengan muka, bukan melihat dengan mata. Itu satu pandangan. Ada satu pandangan pula melihat dengan sekalian juzuk tubuh manusia. Ada ni. Tapi kalau kira hak zahir kok, melihat dengan mata, bertempat Allah Ta'ala. Melihat dengan muka, bertempat Allah Ta'ala. Melihat dengan satu tubuh pun sama juga. Tubuh ni kan belah depan boleh tengok, belah belakang boleh tengok pun kira bertempat. Ni hak Mu'tazilah tolak ni. Sebab Allah tidak bertempat, maka tidak dapat melihat Allah. Di situ kita melihat, lepas tu serah kepada Allah. Walaupun kata melihat dengan biji mata, melihat dengan muka, melihat dengan tubuh, hakikinya dapat melihat adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita sekarang ni melihat dengan biji mata, tak? Dapat melihat kita sekarang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perlakukan adah kepada kita, melihat barang yang ada depan, melihat akan benda yang bertempat. Yang Tuhan buat atas adah sekarang, yang hakikinya melihat tu pun perbuatan Allah dah. Di hari akhirah Allah menjadikan manusia dapat melihat zat Allah tanpa berkaifiah, tanpa bertempat Allah Ta'ala. Serah kepada Allah. Sebab di hari akhirah pandangan kata melihat dengan biji mata, melihat dengan muka, melihat dengan sekian juzuk badan, itu hanya pada zahir. Hakikinya melihat zat Allah, Allah yang perbuat. Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mu'tazilah berpegang Allah tidak bertempat, Ahli Sunnah berpegang Allah tidak bertempat. Tak bertempat tak boleh lihat, boleh melihat. Serah kepada Allah melihat macam mana. Mu'tazilah dah. Ada satu golongan pula, Allah dapat dilihat pada hari akhir, Allah bertempat. Dia kata Allah bertempat pula. Dia ada dua golongan yang terpesong sampai sekarang. Ahli Sunnah duduk tengah, dapat melihat zat Allah, tapi zat Allah tidak bertempat. Satu pandangannya Allah tidak bertempat, tak dapat melihat zat Allah. Satu pandangan dapat melihat zat Allah, maka pasti Allah bertempat. Nampak tak situ? Kita Ahli Sunnah wajib berpegang, orang yang beriman dapat melihat zat Allah tanpa kaifiah, zat Allah tidak bertempat. Mu'tazilahnya
zat Allah tidak bertempat, maka tidak dapat melihat zat Allah. Satu pandangan, boleh melihat zat Allah. Tapi bila boleh melihat zat Allah, pasti Allah bertempat. Kena kira tu. Makna terpesong belah kanan, terpesong belah kiri. Sampai sekarang. Dan memang, orang sekarang ni, dia ambil ni, akidah ahli sunnah, dapat melihat zat Allah di hari akhirah, berarti Allah bertempat. Dia letak situ. Pada ni. Kena. Ahli sunnah duduk tengah. Kemudian di antara hujah-hujah lah. Kita maklumkan Nabi Musa AS melihat meminta untuk melihat zat Allah. Jadi apabila Nabi Musa minta untuk melihat zat Allah, berarti boleh melihat. Kalau tidak boleh melihat, macam Nabi Musa pergi minta benda yang sia-sia. Kemudian Allah Ta'ala pula sandar melihat kepada perkara haruh. Walakin zur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tetapi kau tengok bukit. Jikalau bukit itu tetap tidak bergoncang pecah, kamu akan dapat melihat zat aku, dapat melihatkan aku. Jadi Allah Ta'ala sandarkan dapat melihat Allah dengan bukit yang tetap. Kalau bukit tetap ni benda haruh ke benda mustahil? Benda haruh, maka haruh dapat melihat Allah. Itu ahli sunnah. Mu'tazilah pun ambil ayat sama. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila tetap oleh bukit pada tempatnya, nescaya engkau dapat melihatkan aku. Jadi bukit ni tetap pada tempat, haruh ke mustahil? Mustahil, sebab bukit bergegar. Bila bukit bergegar, tetap bukit pada masa bergegar berhimpun dua perkara berlawanan, mustahil. Maka tetap bukit mustahil, maka mustahil dapat melihat zat Allah. Ni Mu'tazilah pula. Gebah kita. Tak ada banyak-banyak orang Mu'tazilah ni. Dah sekarang Allah Ta'ala sandar kepada fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Dan jika tetap oleh bukit pada tempatnya, maka engkau dapat melihatkan aku. Tetap bukit tempat dia tidak bergoncang, tidak pecah, benda yang harus, maka harus dapat melihat zat Allah. Ni ahli sunnah. Kata Mu'tazilah, bukit itu bergoncang, pecah. Bukit yang bergoncang, di saat sama bergoncang, tetap, tak bergerak. Perkara mustahil lah, sebab berhimpun dua perkara yang berlawanan. Sekarang ni bukit ni bergoncang pecah kan. Jadi tetap bukit pada masa bergoncang pecah, benda haru ke benda mustahil? Benda mustahil. Sebab berhimpun, bergoncang dan tetap. Mustahil berhimpun dua berlawanan. Maka tetap bukit pada tempat. Di saat bergoncang perkara mustahil, maka mustahil dapat melihat zat Allah. Itu alasan Mu'tazilah. Itu kata ada takwil belaka. Ada takwil dia. Sebab tu tidak dihukumkan kufur, tapi akidah yang salah, akidah yang mubtadi'. Warna kita ni ke dah, kalau pekoh dah apa, buka luah-luah dak tauhid ni, buka Mu'tazilah pula. Dia kena cermat juga ni. Kita masjid ni tak apalah, live FB. Live FB pula tadilah, jangan ambil potong sekat-sekat, janganlah. Tak ada titok-titok, tak ada. Orang tak minat dengar lama-lama, biar tak minat tu. Ada orang minat, ada minat tak minat, kau pandailah atas masing-masing. Tak payah potong-potong lah, potong-potong bahaya. Ini bab akidah. Lepas tu kadang-kadang ada orang dia jadi macam, dia belajar yang tinggi sangat, dia jadi macam, jadi bengong seorang. Sebab dia ni, dia ahli sunnah, dia fokus-fokus, hak Mu'tazilah dia fokus-fokus, jadi bengong gitu dia. Dia bengong. Ada. Ni kadang-kadang hak belajar-belajar jadi rebah ni.
Dia nak nah. Akal dia nak fikir. Ahli sunnah. Oh, nampak comel. Mu'tazilah. Jadi juga ni. Tapi ada orang gitu. Akhirnya dia cakap, budak ni nak jadi Mu'tazilah dah ni. Sebab apa? Sebab memang kita belajar dua-dua. Mu'tazilah pun kita belajar. Bukan dengan hujah Mu'tazilah pun kita belajar. Tapi apabila dia duduk fikir ni, dia jadi macam tak ada. Jadi tak tu jadi. Artinya dia nak main lah. Kita ngaji kodo-kodo kita Fardhu Ain ni kenal sudahlah. Salah gitu. Ni Mu'tazilah ni akidah yang mubtadi'. Salah kat tu jelah. Dapat melihat Allah di dalam hari akhirah. Atas dunia hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja melihat Allah atas dunia pada malam Mi'raj. Tidak berlaku pada nabi yang lain. Nabi Adam tidak pernah melihat zat Allah. Jibril pun tidak pernah melihat zat Allah. Nabi seorang je atas dunia. Lepas tu orang melihat zat Allah, ada pula fahaman yang menyatakan Nabi Mi'raj bukan dengan batang tubuh, hanya mimpi sahaja. Di situ pula. Melihat Allah dengan mimpi haruh. Di situ. Yang ada ni. Sebab macam nak Mi'raj jumpa dengan Allah, Allah tidak bertempat. Satu golongan terpesong pula, Mi'raj berjumpa dengan Allah, berarti Allah bertempat atas langit. Di situ pula terpesong. Ni dua peseng ni. Jadi sama ada Nabi melihat Allah pada malam Mi'raj, sama ada ahli syurga dapat melihat Allah di hari akhirah. Nabi SAW ahli syurga bertempat melihat zat Allah tanpa kaifiah dan Allah tidak bertempat. Macam mana? Jangan soal. Kat tu je. Gitu je. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang di akidah. Orang yang beriman dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mahsyar pun sudah dapat melihat zat Allah. Di dalam syurga dapat melihat zat Allah. Berapa kali? Tengok kepada darajah syurga masing-masing. Hak boleh melihat pagi petang, hak boleh melihat seminggu sekali, bulanan, tahunan. Itu bergantung kepada kedudukan darajah syurga masing-masing. Tapi golongan mubtadi' engkar, tolak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam akhirah. Hak ni orang mubtadi' yang tiada dihukumkan dengan kufur, melainkan mubtadi' yang berkata Allah berjisim, Allah berbentuk macam makhluk. Allah ada muka macam muka makhluk, tapi muka Allah ni taklah bulat macam muka orang. Tapi adalah muka yang muka orang tak comel, muka Allah comel lah. Allah ada muka. Allah ada tangan. Takkan tangan Allah nak serupa dengan tangan kita. Tangan Allah lah. Berjisim. Tapi waktu hak tak kafir. Hak kafir ni Allah ada muka macam muka makhluk. Tu baru kafir. Allah ada tangan macam tangan makhluk. Hak golongan yang mubtadi' juga tapi tak hukum kafir. Tapi akidah yang besar, Allah ada muka tak serupa dengan muka manusia. Gitulah dia kata. Ada muka lah. Dia buat contoh gini. Ini ada dalam pengajaran. Lah dia kata muka orang. Orang ada muka. Muka pitu. Muka kuala. Kan? Tak sama kan? Muka orang tak sama dengan muka pitu. Tak sama dengan muka kuala. Allah ada muka, tak sama dengan muka orang. Muka Allah lah. Pasal muka Allah lah. Jadi Allah ni ada muka jugalah. Tapi tak sama. Sebab macam muka manusia, muka pitu, muka kuala tak sama. Kita tak, muka orang, muka pitu sama. Muka kuala sama. Sebab apa? Berjisim yang kita boleh bentukkan. Muka orang tu besar, kecil. Muka pitu tu luas, sempit.
Muka kuala tu dalam cetek. Kan kita boleh gambar, boleh rupa kan. Sebab apa? Sebab berjisim. Kan ada muka orang kecil, ada muka orang besar. Sebab apa? Sebab dia berjisim. Jadi kalau Allah ada muka, jadi seperti Allah berjisim tapi tak soreh lah, tak terang-terang. Mujassimah hak terang-terangnya Allah ada muka sama macam muka orang. Itu kafir ijma' ulama. Itu mujassimah yang dihukumkan kafir. Wallahu a'lam.